أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah, pada malam yang berbahagia ini marilah kita sama-sama mengucapkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah kurnianya kita masih lagi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan peluang, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sama-sama kita menunaikan tanggungjawab kita sebagai seorang muslim. Sebentar tadi tuan-tuan kita telah menunaikan fardu isya dan juga tarawih. Muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah tuan-tuan kita akan teruskan dengan sedikit ataupun tazkirah tarawih pada malam ini, dan insyaallah hanya mengambil masa lebih kurang 20 minit lebih kurang ataupun 15. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti mana yang tuan-tuan sedia maklum bahawa kita tuan-tuan sedang memasuki fasa yang kedua ataupun berada pada awal fasa yang kedua ataupun 10 malam yang kedua pada bulan Ramadan, yang mana dalam satu riwayat hadis Nabi SAW, Nabi menyebut wa awsatuhu maghfirah. Nabi SAW dalam satu riwayat Nabi SAW menyatakan bahawa pertengahan Ramadan ini adalah keampunan. Jadi tuan-tuan, oleh kerana kita memasuki satu daripada fasa penting dalam bulan Ramadan, jadi tuan-tuan saya nak kongsi berkenaan dengan keampunan. Dan keampunan ini tuan-tuan secara mudahnya ialah merupakan salah satu daripada matlamat kita pada bulan Ramadan. Kita tuan-tuan, mungkin tuan-tuan banyak kali dengar berkenaan dengan objektif ataupun matlamat kita menempuh Ramadan, yang mungkin tuan-tuan dengar daripada ceramah-ceramah ataupun daripada kuliah yang menyebut berkenaan dengan takwa, yang menyebut berkenaan dengan mendapat takwa. Ada yang menyebut puasa ini tuan-tuan mendidik ataupun sebagai bulan tarbiyah kepada kita, mendidik kita tuan-tuan menjadi hamba Allah yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada juga tuan-tuan dengannya. Jadi tuan-tuan, pada malam ni kita nak kongsikan ataupun saya nak kongsikan berkenaan dengan salah satu daripada matlamat lain yang disebut oleh Nabi SAW yang ada kaitan dengan pertengahan Ramadan, iaitu keampunan. Baik muslimin muslimat rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Hurairah. Nabi SAW bersabda, man shoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan, kerana dalam keadaan dia beriman kepada Allah, dalam keadaan dia berharap pahala daripada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampunkan dosanya yang telah lalu. Riwayat yang sama tuan-tuan, dia ada sambungan. Wa man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dalam keadaan dia beriman kepada Allah, berharap pahala daripada Allah Subhanahu wa taala, akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Abu Hurairah tuan-tuan, sahabat yang sama, juga meriwayatkan lafaz yang lain. Nabi SAW bersabda, man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi.
Sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan dalam keadaan dia beriman, dalam keadaan dia berharap pahala daripada Allah, maka dia akan dapat pengampunan dosa yang telah lalu. Ketiga-tiga lafaz ini tuan-tuan yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah daripada Nabi SAW dengan sanad yang sahih, menunjukkan kepada kita bahawa sebahagian besar apa yang kita buat pada bulan Ramadan ini, matlamatnya tuan-tuan ialah untuk dapat pengampunan daripada Allah. Kita puasa siang tadi tuan-tuan, matlamatnya nak dapat pengampunan daripada Allah. Kita tarawih sebentar tadi tuan-tuan, matlamatnya nak dapat pengampunan daripada Allah. Kita mencari malam Lailatul Qadar nanti tuan-tuan, juga matlamatnya ialah mencari keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tengok bagaimana Nabi SAW mengumpulkan sebahagian besar daripada amalan kita pada bulan Ramadan, tapi diletakkan di bawah satu matlamat objektif, iaitu dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana itulah tuan-tuan, kita pada bulan Ramadan ni, selain daripada pelbagai matlamat lain yang kita rancang tuan-tuan, matlamat mendapat keampunan jangan terlepas pandang. Jangan terlepas pandang. Kita tuan-tuan mungkin kita buat satu ibadat nak dapat pahala, bagus, dapat pahala itu satu perkara yang memang dianjurkan oleh agama. Tapi tuan-tuan jangan lupa dosa pun tuan-tuan kena kurang. Dia tak jadi tuan-tuan, pahala banyak, dosa banyak juga tak jadi. Kenapa? Kerana di akhirat nanti tuan-tuan dia akan ditimbang. Ditimbang. Kita buat banyak dosa tuan-tuan, tiba-tiba pahala banyak, dosa banyak juga. Jadi dibimbangi tuan-tuan, timbangan kita akan berat di sebelah yang mengecewakan. Jadi oleh kerana itulah dalam Islam kita tuan-tuan, ada banyak perkara yang dianjurkan oleh agama, yang mana apabila kita buat sesuatu tuan-tuan, dia dapat pengampunan daripada dosa. Itu salah satu daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil wudu, dapat pengampunan, ada sedikit pengampunan. Kita solat Jumaat, ada sedikit pengampunan. Hari Isnin Khamis, ada sedikit pengampunan. Walaupun kita tuan-tuan, kita tak minta ampun secara direct, ya Allah ampunkan dosa aku sekian, tak. Buat sahaja amalan ni dapat pengampunan. Kenapa? Kerana dosa ni tuan-tuan dia kena kurang. Dia kena kurang. Dia macam orang dapat penyakit lah kan. Ubat pun makan, tiba-tiba tuan-tuan pantang larang pun makan juga. Dia tak jadi. Akhir sekali tuan-tuan, doktor akan bagi tambah ubat kan. Dia tak jadi. Dia kena satu naik, maksudnya tuan-tuan, satu kita buat amal pahala, tapi dosa tuan-tuan kita kena kurang. Jadi oleh kerana itulah pada malam ni tuan-tuan, dalam kesempatan yang ringkas, saya nak nak kongsi sama-sama berkenaan dengan 4 amalan yang disebut oleh Nabi SAW supaya seseorang daripada dapat rahmat ataupun pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita secara ringkas kita buat berkenaan dengan amalan ataupun 4 perkara yang dipesan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang pertama tuan-tuan ialah berdasarkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Salman Al-Farisi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fastakthiru fihi min 4 khisal. Kata Salman, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hendaklah kamu perbanyakkan 4 perkara. 4 perkara. Yang pertama ialah khoslatani tardau biha rabbakum. 2 perkara yang pertama kata Nabi SAW akan menyebabkan Tuhan kamu redha. Wa khoslatani la ghina lakum anha. Dan 2 lagi dua yang terakhir ataupun yang ketiga dan keempat, kata Nabi SAW, memang kamu perlu kepada 2 perkara tersebut. Jadi ulama tuan-tuan menyebut bahawa ini antara benda yang menjadi sebab kita dapat pengampunan pada bulan Ramadan. Yang pertama sekali ialah syahadatul la ilaha illallah. Perkara pertama tuan-tuan ialah la ilaha illallah, zikir ataupun menyebut la ilaha illallah. 2 kalimah syahadah, kalimah syahadah yang kita sentiasa maklum, itu tuan-tuan antara kalimah yang amat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita sedia maklum bahawa siapa-siapa yang mengucap la ilaha illallah daripada hatinya tuan-tuan, dia memang tidak akan masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya tuan-tuan, dia akan berakhir dengan syurga juga macam mana pun. Walaupun dia jahat ke ataupun dia buat zalim ke,
akhir sekali tuan-tuan dia akan masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Nilai la ilaha illallah. Jadi Nabi SAW menyebut fastakthiru fihi arba'a khisal, kena banyakkan zikir la ilaha illallah. Sebab kita tuan-tuan kalau saya perasanlah antara zikir yang la ilaha illallah ni subuh kan. Subuh selalunya zikir la ilaha illallah kalau tak imam. Kalau selain daripada subuh tu zikir biasalah subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Tapi subuh selalunya imam akan tambah dengan zikir la ilaha illallah. Cuma kita tuan-tuan kita tambah sendirilah sambil-sambil kita duduk maksudnya time waktu yang free tuan-tuan, kita sebutlah la ilaha illallah. Itu yang pertama. Yang kedua ialah istighfar. Istighfar ialah maksudnya tuan-tuan kita mohon ampun. Mohon ampun ini kata Nabi SAW, Allah suka sekiranya hambanya mohon ampun kepada dia. Oleh kerana itulah bulan ni tuan-tuan, antara yang diajar oleh baginda SAW kepada Aisyah ialah mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan sedia maklum, mungkin tuan-tuan banyak kali dengar bahawa Nabi pernah ajar doa kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Yang sama juga Tok Bila ataupun imam tu kita tuan-tuan banyak baca pada bulan Ramadan. Itu memang salah satu daripada anjuran galakan daripada Nabi SAW supaya kita mohon ampun banyak-banyak pada bulan Ramadan, selain daripada kita mengumpul pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma innaka afuwun, ya Allah engkau yang maha pengampun, tuhibbul afwa, engkau suka memberi ampun, fa'fu anni, maka ampunlah aku. Jadi doa tu tuan-tuan yang antara diajar oleh baginda SAW. Dan juga tuan-tuan boleh kita buat zikir astaghfirullah. Itu tuan-tuan antara yang diajar oleh baginda SAW. Itu yang kedua. Yang ketiga ialah minta syurga. Yang ketiga tuan-tuan disebut sini ialah fatas'alunallah al-jannah. Kamu minta syurga daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat ialah minta jauh daripada neraka. Dia yang ketiga minta syurga, yang keempat tuan-tuan minta jauh daripada neraka. Dan alhamdulillah tempat kita tuan-tuan, masyarakat kita menjadi satu budaya kepada Bilal ataupun imam dibaca satu doa yang saya kira menggabungkan antara yang ketiga dan keempat. Antara doanya Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Kan biasa dengar kan? Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya doa ni tuan-tuan dia gabung dua-dua tu. Allahumma aku minta ridhaka wal jannah, keredaanmu dan juga syurga. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar, dan aku minta jauh daripada kemurkaan dan juga nerakamu. Jadi 3 dan 4 ni tuan-tuan boleh kita buat tuan-tuan daripada doa yang kita baca tadi, ataupun kita berdoa sendiri tuan-tuan dalam bahasa Melayu pun tak apa. Baik, seperti saya ulang sekali lagi, yang pertama ialah la ilaha illallah, yang kedua ialah istighfar, yang ketiga ialah minta syurga, dan yang keempat tuan-tuan ialah minta jauh daripada neraka. 4 ni tuan-tuan Nabi sebut fastakthiru fihi, perbanyakkan pada bulan Ramadan min arba'i khisal, 4 perkara ataupun 4 yang kita sebut sebentar tadi. Baik tuan-tuan, pada masa yang berbaki ni saya nak kongsi 4 pantang larang, jangan buat. Jangan buat ni tuan-tuan, disebut oleh Ibn Rajab Al-Hambali dalam buku dia yang saya bawa ni. 4 pantang larang yang mana sekiranya ada orang buat tuan-tuan, dia akan disekap oleh Allah Subhanahu wa taala daripada dapat pengampunan. Yang pertama, kita permudahkan, kita ringkaskan. Yang pertama ialah syirik kepada Allah. Yang ini insya-Allah dah kan kita datang sampai solat 20 rakaat katakanlah. Tapi ni kita kongsi sebagai ilmu pengetahuan tuan-tuan. Syirik kepada Allah ini salah satu daripada dosa yang tidak akan sekali-kali diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan Allah akan sekap pengampunan untuk dosa-dosa yang lain. Syirik kepada Allah. Jadi tuan-tuan hati-hatilah. Mungkinlah kita ni tuan-tuan taklah sampai ke peringkat pergi sembah itu sembah ini, tapi ada amalan perkara yang budaya tempat kita tuan-tuan, pergi jumpa bomoh lah, pergi minta dengan jin lah, macam-macam. Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan kita jauhkan diri
Kerana apa? Kerana dibimbangi tuan-tuan, dia menyekap daripada dapat pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah bunuh orang. Yang ni pun sama jugalah. Kita sekadar berkongsi. Saya percaya tuan-tuan tak ada lah di kalangan kita yang siapa pekat bunuh orang. Tapi ulama sebut kalau ada tuan-tuan ataupun kita kena beringat bahawa membunuh orang ni tuan-tuan, dosanya sampai ke peringkat dosa-dosa yang lain tuan-tuan tak akan diampun. Bukan sekadar dosa yang bunuh saja yang tak diampun, kecuali dengan taubat nasuha. Dosa-dosa lain pun tuan-tuan akan dikaibi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak akan diampun. Itu besarnya. Yang ketiga ialah disebut oleh para ulama ialah berzina. Alhamdulillah, insya-Allah tuan-tuan kita tak buatlah perkara demikian. Tapi sebagai perkongsian bahawa dosa ni tuan-tuan akan menyekap daripada turunnya rahmat pengampunan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir tuan-tuan, yang ni terakhir. Yang terakhir ni tuan-tuan, dia tak kira siapa. Kalau yang bunuh orang, zina tu mungkinlah kita rasa taklah, jauhlah kita kan. Tapi yang terakhir ni tuan-tuan, kemungkinan besar dia terlibat. Ramai orang terlibat. Apa dia? Dosa syahna. Disebut dalam bahasa Arab sebagai syahna. Syahna ni tuan-tuan maksudnya ialah perbalahan dengan orang. Kita balas dengan orang. Balas dengan orang ni tuan-tuan, dia tak kira siapa. Kaki surau ke dia tak kira siapalah. Orang yang orang yang soleh ke, orang yang baik ke, orang tak baik ke tuan-tuan, selagi mana dia hidup dalam masyarakat, bergaul dengan orang, mesti ada lah tuan-tuan dia tak puas hati, dia tak berkenan, dia tak bertegur sapa dan seumpama dengannya. Jadi ini disebut oleh Nabi SAW dalam satu hadis berkenaan dengan syahna, perbalahan dengan orang. Dalam satu hadis riwayat Muslim, Nabi SAW pernah bersabda, tuftahu abwabul jannah yaumul itsnain wal khamis fayughfar likulli 'abdin la yusyrik billahi syai'a. Nabi bersabda pada hari Isnin Khamis, ini cerita Isnin Khamis tapi dia ada kaitan dengan pengampunan. Pada hari Isnin Khamis ada satu waktu yang mana Allah Subhanahu Wa Taala akan buka pintu syurga. Dan kata Nabi SAW, pada waktu itu Allah akan ampunkan hamba-Nya yang tidak berlaku syirik kepadanya. Illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna. Kata Nabi SAW, kecuali seorang lelaki ataupun mana-mana lelaki yang yang mana dia dengan kawannya ataupun dia dengan saudaranya ada syahna, ada permusuhan, perbalahan. Kata Nabi SAW, dua orang hamba Allah ini akan para malaikat akan diarahkan fayuqal unzata yas. Jadi daripada hadis inilah tuan-tuan, ulama kita menyebut bahawa dosa berbalah ni tuan-tuan akan menyebabkan ketika mana Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan pengampunan, tak dapat ke dia. Tak dapat ke dia. Dia KIV, dia berhenti sekejap. Sehingga bila? Sehingga dia berdamai. Jadi kita ni tuan-tuan, oleh kerana kita pada bulan Ramadan kita target nak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita kena selesaikan yang berkenaan dengan perbalahan, tak tegur sapa dan seumpama dengannya. Kena selesai. Jangan tunggu tuan-tuan pada Syawal kan, mak zahir batin pada Syawal. Tak. Pengampun disebut oleh ulama yang digambarkan oleh Nabi SAW, pengampunan ini mulai, dan ada yang ulama yang menyebut pada betul-betul pada pagi Syawal sebelum daripada solat Aidilfitri. Maksudnya tuan-tuan, pada waktu itulah turunnya rahmat Allah berupa pengampunan kepada hamba-Nya. Kalau kita tuan-tuan tunggu lepas raya, lepas solat raya, hari raya kedua, ketiga, baru nak maaf zahir batin tuan-tuan, dibimbangi. Ketika mana orang lain dapat rahmat, kita seorang-seorang ditangguhkan pengampunan oleh Allah. Kenapa? Kerana kita tak selesaikan apa yang disebut sebagai permusuhan dan juga perbalahan. Itu tuan-tuan perlu kita ambil peringatan bersama. Dan zaman sekarang ni tuan-tuan, nak tegur tu mudah lah kita kata. Hantar WhatsApp je lah. Hantar WhatsApp selamat hari raya ke, selamat berbuka puasa ke. Hantar macam tu, nak nampak, tunjukkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa kita nak berdamai. Dan jangan simpan ego, jangan simpan kita pun, jangan berkira sangat dengan orang. Ada orang tuan-tuan, dia kata dia buat salah, takkan saya minta maaf. Dalam hadis tadi tuan-tuan, dua-dua kena KIV. Dia bukan siapa yang salah kena KIV pengampunan, yang betul tuan-tuan dia dapat rahmat pengampunan, tak. Dua-dua tuan-tuan dapat
tak dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana dua-dua tuan-tuan tak bertegur siapa. Jadi itu berkenaan dengan 4 patah larang yang disebut oleh para ulama hasil daripada pengamatan mereka terhadap hadis Nabi SAW. Saya ulang sekali lagi, yang pertama ialah syirik kepada Allah, yang kedua ialah bunuh orang, yang ketiga ialah berzina, dan yang keempat tuan-tuan ialah permusuhan ataupun perbalahan. Itulah tuan-tuan yang boleh saya kongsikan pada malam ini. 4 perkara yang perlu banyak kita buat, dan 4 perkara tuan-tuan yang menjadi pantang larang kepada kita sekiranya kita nak pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala pada akhir Ramadan nanti. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa yang kurang itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.